Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Muzam Syarif bin Abdullah dan saya memegang nombor metrik D201910875504. Saya belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya mengikuti program Sains Sukan dan Kejurulatihan. Okey, baiklah. Hari ini saya akan menerangkan tentang soalan final assessment saya bagi subjek Basic Practical Strength and Conditioning. Okey, baiklah. Uh, untuk video ini saya akan menerangkan tentang soalan penilaian kepada atlet sebelum memulakan sesuatu latihan, iaitu ujian penilaian kesihatan dan ujian fizikal. Okey, nama soalan ini adalah soalan penilaian PAR-Q. Soalan ini akan diadakan kepada atlet supaya mereka menjawab dengan betul dan untuk jurulatih menilai tahap kesihatan mereka dan tahap keadaan fizikal mereka. Okey, sebagai contoh saya akan menjadi seorang jurulatih. Saya akan menetapkan satu matlamat untuk ujian ini adalah untuk latihan bebanan dan kondisisasi. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan golongan atlet yang berilmu tentang latihan fizikal dan latihan ketahanan. Okey, baiklah. Sebab utama soalan PAQ ini saya diajukan kepada atlet di bawah bimbingan jagaan saya adalah bertujuan untuk melihat tahap kesihatan, kecederaan dan fizikal seorang atlet. Edaran soalan PAQ ini kepada atlet sebelum mengikuti latihan adalah amat penting kepada seseorang jurulatih untuk menilai atlet bawah jagaan mereka agar tidak berlakunya perkara yang tidak diingini berlaku sewaktu latihan dilakukan. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan apa isi kandungan di dalam soalan PAQ itu. Okey, yang pertama adalah anda pernah mengikuti rawatan strok atau permasalahan jantung atau mempunyai tekanan pada bahagian dada sewaktu melakukan aktiviti fizikal. Okey, seterusnya anda pernah mempunyai tekanan darah yang tinggi yang melebihi 160 per 90. Anda terasa pening di bahagian kepala sewaktu melakukan aktiviti fizikal. Anda mengalami sesak nafas selepas melakukan latihan fizikal. Anda pernah mengalami kehilangan kesedaran sewaktu melakukan aktiviti fizikal. Anda pernah mengalami kegegaran otak. Anda terasa sakit pada bahagian badan anda seperti bekas kecederaan, sakit tulang belakang yang mengganggu anda sewaktu melakukan latihan fizikal. Anda pernah mendapat saranan daripada doktor untuk tidak melakukan aktiviti fizikal. Anda mempunyai masalah keadaan fizikal seperti diabetes, kanser, asma dan kecederaan tulang belakang yang akan mengganggu aktiviti fizikal anda. Itu adalah soalan kepada atlet. Soalan yang ada di dalam soalan PAQ. Okey, selepas itu yang kedua adalah saya akan menerangkan di dalam PAQ itu juga turut ada aktiviti fizikal yang akan dijalankan semasa latihan. Okey, baiklah. Okey, yang kedua adalah saya akan menyatakan di dalam soalan PAQ itu adalah aktiviti fizikal yang akan dijalankan semasa latihan, iaitu pada awal minggu latihan fizikal akan dijalankan beberapa hari dengan latihan beberapa hari latihan fizikal dengan kadar intensiti senaman aerobik yang sederhana seperti berjalan kaki, berbasikal atau berjogging. Okey. Seterusnya untuk satu hari sekurang-kurangnya atlet hendaklah melakukan latihan kadar intensiti sederhana senaman aerobik adalah sekurang-kurangnya 30 minit. Okey.
Seterusnya di dalam soalan itu juga saya akan menerangkan tentang nasihat umum untuk menjadi lebih aktif kepada para atlet dan para responden saya, iaitu meningkatkan senaman fizikal anda untuk mendapatkan pengalaman yang berguna. Bina senaman fizikal untuk anda bergembira setiap hari. Lakukan senaman fizikal setiap hari untuk meningkatkan kadar tenaga fizikal diri anda dengan melakukan senaman seperti berjalan kaki sekurang-kurangnya 30 minit sehari, berjoging, berbasikal, melakukan latihan bebanan. Aktiviti ini juga akan meningkatkan kadar kesihatan diri anda dan ia sangat penting untuk kesihatan diri anda di dalam jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya perakhiran di dalam soalan part Q itu, uh, saya akan meletakkan declaration atau pengisytiharan untuk meminta tanda tangan para responden atau atlet supaya untuk mengesahkan tentang penilaian soalan itu. Okey, dalam declaration itu saya akan meminta tanda tangan para atlet dan meminta tarikh penilaian itu, nama penuh, tarikh lahir, tarikh, email dan nombor telefon. Jika ada berlaku sebarang kecederaan atau perkara yang tidak diingini sewaktu latihan berlaku. Okey, seterusnya soalan part Q ini amat penting untuk jurulatih terapkan kerana untuk melihat tahap kesihatan atlet. Jika penilaian soalan part Q ini tidak dilakukan oleh seseorang jurulatih sebelum memulakan latihan fizikal atau bebanan ini, jurulatih akan menanggung risiko jika berlaku perkara yang tidak diingini seperti kecederaan yang serius daripada kecederaan yang telah dialami oleh atlet tersebut. Jurulatih tidak mempunyai dan tidak mengikut etika seseorang jurulatih sebelum melakukan latihan kepada seseorang individu atau atlet, dengan mengikut langkah yang pertama adalah memberi penilaian soalan PAQ untuk menguji tahap kesihatan atlet bawah jagaannya. Okey, yang seterusnya adalah jurulatih tidak akan tahu tahap kesihatan seseorang atlet di bawah kendaliannya jika soalan PAQ ini tidak dinyatakan, tidak dilakukan sebelum latihan fizikal dan kondisisasi ini dijalankan. Okey, baiklah, saya akan menyenaraikan. Saya akan memberikan contoh soalan PAQ kepada anda. Okey, baiklah, mari kita saksikan gambar ini. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang MCS, iaitu Objektif Skrin Kecekapan Rancangan. Okey, baiklah. Kompetisi pergerakan digambarkan sebagai kebolehan bebas dari gangguan fungsi atau kesakitan. Gangguan fungsi pergerakan telah diperlihatkan sebagai strategi pergerakan yang dapat disumbang oleh kecerunan berbanding prestasi. Kompetisi pergerakan atlet dipengaruhi oleh beberapa variabel. Kompetisi pergerakan atlet dipengaruhi beberapa variabel. Tanggungjawab profesional dan pelatih profesional adalah untuk memastikan bahawa latihan yang ditetapkan akan dapat meningkatkan prestasi dan tidak menyumbang kepada kecederaan kepada atlet. Objektif skrin kecekapan rancangan, iaitu MCS, adalah untuk mengenal pasti apa yang menjadi dasar permainan yang boleh dimuat secara agresif dan yang memerlukan pembangunan seseorang atlet. Bagi aktiviti MCS ini, baiklah, mari kita saksikan.
Okey, bagi menjawab soalan yang kedua adalah um, daripada soalan yang dinyatakan, pendapat saya latihan bebanan adalah satu latihan yang progresif untuk meningkatkan kekuatan sesuatu otot. Okey, apa yang saya dapat di dalam jurnal kajian saya adalah menurut Muhammad Anizul, Muhammad Nur dan Muhammad Nasir bin Najiwah 2008 menyatakan latihan bebanan yang berkesan haruslah mempertimbangkan tiga prinsip utama, iaitu halangan progresif, penumpuan latihan dan pengkhususan latihan. Okey, baiklah. Kajian yang mereka lakukan ini bertujuan untuk mengukur kesan program latihan bebanan ke atas kekuatan maksimum otot tangan setelah mengikuti sesi latihan selama 4 minggu dengan kekerapan 3 kali seminggu di kalangan atlet renang Sukma Johor. Di sini kita dapat lihat kajian dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan latihan bebanan adalah matlamat utama kajian yang dilakukan. Okey, baiklah, seterusnya penggunaan subjek atau responden adalah penting dalam sesuatu kajian untuk melakukan latihan bebanan ini. Untuk melihat perubahan daripada mula-mula awal latihan sehingga penghujung latihan dilakukan. Keberkesanan latihan akan terlihat dengan catatan yang dilakukan dalam tempoh latihan yang ditetapkan. Jurulatih akan mencatatkan maklumat prestasi semasa atlet sewaktu di dalam tempoh ujian untuk melihat perkembangan seseorang atlet. Okey, baiklah, seterusnya adalah antara kaedah yang dapat diikuti daripada jurnal yang saya kaji adalah membuat kajian secara eksperimental kepada para atlet supaya dapat melihat sejauh mana prestasi atlet di dalam latihan bebanan. Selain itu, pemilihan subjek, instrumen kajian, prosedur kajian, pengumpulan data dan penganalisis data merupakan kaedah kajian yang boleh dilakukan untuk melihat dan mengukur kemampuan atlet di dalam latihan bebanan dan kondisi sasi. Okey, antara contoh pemilihan subjek adalah jurulatih hendaklah melakukan pemeriksaan kepada atlet sebelum melakukan ujian ke atas subjek atau atlet dengan melakukan ujian penilaian soalan, iaitu soalan PARQ test, untuk melihat kadar kecergasan dan kesihatan atlet. Sejurus selepas itu, jurulatih hendaklah memilih atlet yang sesuai untuk melakukan ujian eksperimental ini. Penetapan objektif adalah penting bagi sesebuah kajian kerana objektif ini menggambarkan kajian yang akan dilakukan di dalam kajian yang akan dilakukan oleh jurulatih kepada atlet dan apa tujuan mereka untuk kajian ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang contoh instrumen kajian yang boleh digunakan dalam melakukan ujian eksperimental latihan bebanan kepada para atlet. Okey, yang pertama adalah menggunakan mesin pelbagai, iaitu multi-gym mesin. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan dengan menggunakan mesin ini di dalam latihan bebanan. Sebagai contoh, tricep pull down, bench press, back deck, butterfly, lateral pull, seat row, low pull curl, and seated press. Atlet hendaklah mengikut cara dan teknik yang telah diajar dan ditetapkan oleh jurulatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada akhir eksperimen ini. Okey, seterusnya adalah analisis data dan maklumat daripada kajian dilakukan. Daripada maklumat dan data diperolehi daripada kajian dijalankan,
Jurulatih dapat membuat kiraan atau melihat keberkesanan eksperimen latihan bebanan kepada atlet adalah berkesan atau tidak berkesan. Graf dan jadual akan memaparkan keputusan akhir ujian dan jurulatih dapat melihat ujian latihan bebanan yang diterapkan oleh jurulatih tersebut adalah berkesan atau tidak berkesan. Okey, yang terakhir saya akan menerangkan tentang membuat perbincangan. Okey, pada fasa perbincangan ini boleh kita lihat jurulatih akan berbincang sesama sendiri selepas membuat ujian kepada atlet untuk menyelesaikan masalah di dalam latihan bebanan dan memperbaiki kekurangan di dalam satu ujian di dalam kajian dia buat. Di dalam perbincangan ini, jurulatih akan memberi pendapat tentang latihan yang boleh dilakukan pada para atlet untuk meningkatkan keupayaan kekuatan otot. Jurulatih juga turut membuat perbincangan bersama atlet yang mengikuti kajian ini dengan meminta pendapat daripada atlet ke atas keberkesanan latihan bebanan yang dilakukan. Okey, baiklah. Akhir sekali daripada saya, pengukuran latihan dan kajian latihan bebanan ini, pengukuran latihan dan kajian bebanan dan kondisisasi seperti ini amat bagus dijalankan untuk mengukur tahap atau prestasi seseorang atlet daripada sebelum dan selepas ujian dijalankan. Dengan membuat kajian seperti ini, prestasi atlet akan lebih meningkat dengan pencaturan seorang jurulatih, iaitu menggunakan periodisasi latihan yang berkesan dan dirangka oleh jurulatih untuk meningkatkan prestasi atlet mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya tentang soalan yang kedua. Tentang penerangan pengukuran latihan bebanan dan kondisisasi. Sekian, terima kasih. Okey, untuk soalan ketiga pula, saya akan menjawab soalan yang diberikan. Okey, antara contoh latihan yang menggunakan dumbbell ialah lunges, bench press, overhead press, sit dumbbell cuff, dumbbell bend over rise, dumbbell leg curl. Okey, baiklah. Di sini saya akan menerangkan dan saya akan menayangkan video aktiviti yang saya lakukan. Okey, baiklah. Yang pertama adalah lunges. Ia melibatkan penggunaan otot quadriceps group, erector spine, gluteus. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan otot di bahagian perhadapan, di bahagian punggung dan di bahagian erector spine. Cara senamannya adalah sangat mudah. Anda hendaklah memegang kedua-dua dumbbell dan letakkan di sebelah kaki anda. Dan letakkan sebelah kaki anda di bahagian yang lebih tinggi di belakang, dan anda perlu melakukan pergerakan menurun ke bahagian bawah untuk melibatkan penggunaan otot di bahagian quadriceps. Okey, seterusnya adalah bench press. Bench press ini melibatkan penggunaan otot pectoralis major. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan otot di bahagian dada anda. Cara senamannya adalah anda hendaklah baring di atas bangku atau bahagian tempat yang rata atau di rumah. Kemudian anda dikehendaki memegang kedua-dua dumbbell dan anda hendaklah menolak ke atas seperti paparan video yang saya akan layangkan nanti. Okey, seterusnya adalah overhead press, iaitu melibatkan penggunaan otot deltoid. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan otot di bahagian bahu. Cara senaman ini dilakukan adalah
anda dikehendaki berdiri tegak dan buka kaki anda seluas bahu. Anda hendaklah memegang kedua-dua dumbbell dan anda hendaklah mengangkat dumbbell tersebut ke atas arah bahu dan tolakkannya ke atas sehingga melepasi paras kepala anda. Okey, seterusnya sit dumbbell curl. Aktiviti ini melibatkan penggunaan otot gastrocnemius. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan otot di bahagian betis anda. Cara senaman ini amat mudah dilakukan di rumah adalah anda hendaklah duduk di atas bangku atau tempat yang rata dan biarkan kedudukan kaki anda berada di dalam posisi 90 darjah dan anda dikehendaki mengangkat kedua-dua dumbbell tersebut dan letak di atas paha anda. Sebelum anda memulakan pergerakan sebelum anda melakukan aktiviti ini, anda dikehendaki duduk di dalam keadaan yang sedia dan memulakan pergerakan dengan mengangkat tumit kaki anda dan turun dan naik supaya anda terasa keras di bahagian betis anda. Nya adalah dumbbell bend over rise, iaitu melibatkan otot rhomboid. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan di bahagian belakang badan anda. Cara senaman ini dilakukan adalah anda dikehendaki membuka kaki seluas bahu anda dan berdiri tegak, dan badan anda hendaklah berada dalam keadaan yang bongkok dan anda hendaklah memegang kedua-dua dumbbell dan anda mengangkat dumbbell itu ke atas, melakukan pergerakan ke atas dan kembali kepada posisi asalnya, dan anda akan terasa sakit di bahagian belakang badan anda. Itu adalah aktiviti latihan tersebut. Dumbbell leg curl. Senaman ini melibatkan penggunaan otot hamstring. Fungsi senaman ini adalah untuk menguatkan otot di bahagian belakang paha anda. Senaman ini dilakukan adalah amat mudah. Jika anda tidak faham, anda boleh merujuk ke dalam video yang saya lakukan ini. Cara senaman ini dilakukan adalah anda dikehendaki meletakkan satu dumbbell di belakang anda dan anda dikehendaki meniarap dan kaki anda hendaklah mengangkat dumbbell itu ke atas dan turun ke bawah, dan anda akan terasa sakit di bahagian otot hamstring anda dan otot tersebut akan merasa mengeras. Okey, untuk soalan yang keempat, untuk pengetahuan saya, pendapat saya, kecergasan fizikal ditakdirkan sebagai sekumpulan atribut yang dimiliki atau dicapai oleh orang yang berkaitan dengan kemampuan yang melakukan aktiviti fizikal. Antara faktor di dalam sesuatu fitness adalah menjaga kecergasan fizikal akan dapat membantu mencegahkan beberapa penyakit. Selain itu, dengan senaman, komposisi badan dapat berubah tanpa mengubah berat badan. Hati atlet menunjukkan perubahan yang berbeza bergantung pada sukan pilihan mereka. Kekuatan otot meningkat dengan secara drastik dan hipertrofi serat dan perubahan saraf akan berubah. Okey. Seterusnya, yang terakhir adalah perenggangan atau peningkatan fleksibiliti dapat meredakan sejumlah aduan perubatan. Daya tahan kardiorespirasi menunjukkan seberapa baik badan kita dapat membangkitkan bahan bakar semasa melakukan aktiviti fizikal. Antara aktiviti fizikal yang melibatkan daya tahan kardiorespirasi ini adalah aktiviti yang menyebabkan peningkatan kadar denyutan jantung untuk jangka masa yang lama. Okey, antara aktiviti
daya tahan kardiorespirasi ini adalah berenang, berjalan dengan pantas, berjoging, berbasikal. Orang yang kerap mengambil bahagian dalam aktiviti ini cenderung lebih sihat daripada segi ketahanan kardiorespirasi. Bersenam dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dengan beberapa cara. Otot jantung dikuatkan sehingga mampu mengempang lebih banyak darah setiap dekupan jantung. Pada masa yang sama, arteri kecil tambahan tumbuh di dalam tisu otot sehingga darah dapat dihantar ke otot bekerja dengan lebih berkesan apabila diperlukan. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih.